Jadi saya minta maaf dulu kalau kat belakang tu dengar bunyi membalak sebab kita di negeri yang aktif dengan pembalakan. Jadi tempat ni sekarang ni Genting Highlands dia dah orang cakap dah tak sejuk macam dulu. Mungkin disebabkan global warming ke apa benda aktiviti ke kan. Jadi untuk kita mungkin nak global warming tu mungkin tak dapat elak kan. Genting makin panas tapi mungkin untuk kita nak melambatkan lagi proses tu ialah dengan mungkin salah satu caranya ialah kita menggunakan kereta elektrik. Jadi kereta elektrik ni kalau kat Malaysia mungkin masih belum boleh capai untuk kebanyakan orang lagi lah. Macam harga ni pun walaupun belum introduce, harga dia mungkin agak keras sikit. Tapi kenapa kita perlu tengok juga kereta elektrik? Sebab apa? Sebab teknologi dia ni, dia orang yang brand-brand awal yang buat kereta elektrik ni, teknologi dia ni akan juga tetap dibawa ke kereta-kereta yang mampu milik nanti kan. Mungkin nanti sampai mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi, Azia pun ada versi hybrid ataupun EV. Jadi ini ialah Volvo XC40 Recharge Pure Electric ataupun Recharge EV yang baru saja lancar dan hari ini kita dapat peluang. Terima kasih kepada Volvo Malaysia jemput kita untuk pandu uji. Nampak macam versi bukan hybrid kan? Okey, jom tengok dekat sikit. Kita tengok sikit apa beza dia. Sikit sangat beza dia. Yang pertama sekali kita tengok dekat luar dia. Kalau korang mungkin dah perasan dah. Look no grill. Grill tak ada. Okey. Sebab tak perlu grill kan. Kompresor semua tak ada. Radiator tak ada. Okey, rim dia tak pakai pun rim yang ada macam bertutup-tutup nak aerodinamik ke apa, tak ada. Dia pakai rim macam XC40 biasa juga. Dan dekat sini ada satu kita boleh nampak tulisan dekat sini ada tulis recharge. Itu saja. Lepas tu dekat belakang dia ada satu ni, dia tulis recharge twin. Maksudnya ni full electric lah. Dan dekat bawah dia kita boleh tengok juga memang tak ada exhaust. Okey, ni barang kita orang. Okey, tengok. Jadi Volvo yang menariknya dekat dia punya lantai ni, kita boleh buat macam ni. Nampak? Jadi sesuai untuk kita letak barang-barang yang kita tak nak bagi, kalau barang sikit kan, barang bergolek-golek kita nak bagi dia golek-golek tahan drive, boleh buat macam ni kan. Sesuai lah kalau nak isi grocery ke apa. Ni kabel dia. Dia letak kat sini. Tire spare tak ada lah Ni rupa kabel dia. Jom tengok dalam. Sebelum masuk dalam, kita cerita sikit performance dia. Performance dia ialah lebih kurang 300 kW ataupun translate kepada 400 lebih horsepower dan 660 Nm torque. Okey, bateri dia letak dekat bahagian lantai lah dekat bawah tempat duduk depan dan belakang tu, dekat bahagian lantai. Bateri dia macam flat gitu, lebar dekat bawah. Dan dekat depan ini disebabkan dia EV, macam biasalah, tak ada enjin. Tapi apa yang ada kat sini? Plastik bodoh saja, plastik flat saja warna kelabu macam ni, dan ada ruangan simpanan tambahan lebih kurang 31 liter macam tu lah boleh tak bag sikit. Okey, jadi Volvo XC40 ni kan, kalau korang tengok luar dia tadi pun macam tak jauh beza daripada XC40 biasa. Dalam pun kita nampak, kalau korang biasa tengok model Volvo yang latest, dalam dia nampak memang familiar, nampak lebih kurang sama saja, tapi sebenarnya banyak juga isi-isi dekat dalam ni. Dekat di sebalik tabir ni banyak teknologi-teknologi yang unik pada model EV ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak cakap juga, Volvo kata untuk XC40 Recharge EV ni dia pakai beberapa bahan kitas semula, mesra alam dekat bahagian dalam ni. Tapi saya tak pastilah dekat mungkin dekat panel pintu ni ataupun dekat dia punya tempat duduk. Okey, teknologi pertama yang saya nak share. Okey, dia punya sistem infotainment ni masih lagi pakai macam skrin biasa, skrin besar ni. Dia ala-ala macam phone lah. Korang boleh nampak masuk setting apa benda, yang pergi mana-mana menu ke apa benda, dan korang tekan saja ni, dia terus pergi home macam phone kan. Okey, dekat sini korang nampak maps. Ya betul, dia dah integrate terus Google dekat dalam ni. Kalau kita tegur saja kan, nampak, hey Google. Jadi korang boleh sembang lah apa benda kau nak bagi komen ataupun arahan dia. Jadi Google Maps apa semua dia dah terus integrate dalam ni walaupun korang tak pair dengan phone. Lepas tu dia ada juga Volvo Connected. Volvo Connected ni dia sokong benda macam roadside assistant kalau kereta breakdown. Lepas tu kalau korang nak tanya apa-apa benda lah, servis pasal Volvo. Lepas tu okey, dia juga ada datang, okey, Volvo macam biasa lah safety dia boleh dikatakan antara terbaik dalam segmen dia. Dan untuk XC40 yang version EV ni, dia punya, Volvo kata dia punya sistem ADAS ni yang latest. Lepas tu dia tambah sikit lah bilangan kamera dekat sekeliling kereta ni untuk lebih safety lah Dan okey, dia punya capacity bateri dia ni 78 kWh. Dan untuk charge ada dua cara macam biasa. Untuk AC dengan kapasiti 11 kWh. Lepas tu kalau DC fast charger sehingga 150 kW. Tapi yang untuk DC ni, kalau kita charge daripada 10 daripada
flat ke 80% boleh capai dalam masa berapa ni? 40 minit sahaja. Tapi kalau pakai yang AC tu ambil masa lebih kurang 7,5 jam. Jadi menariknya pasal XC40 Recharge EV ni, okey, dia punya sistem infotainment tadi saya cakap dia ada integrasi dengan Google kan. Jadi yang menariknya, tengok dia punya Google Maps ni. Bila kita dah setkan location, dia siap tunjuk lagi. Okey, contoh kita nak pergi balik ke Saujana Golf and Country Club, dia tunjuk sekali 53%. Dia tunjuk bateri ni 41%, bateri arrival. Maknanya dia dapat agak masa kita sampai sana nanti bateri tinggal berapa persen. Macam sekarang ni 45%. Jadi sebenarnya range anxiety tu tak ada lah sangat. Sebab macam kita orang hari ni daripada tadi pagi daripada Saujana Resort tu naik ke Janda Baik, bukan untuk mencari janda, naik Janda Baik, lepas tu pergi ke Genting Highlands, ni nak balik semula, masih lagi ada 45%. Lepas tu yang dia agak-agak nanti tinggal 41%. Ada tak teruk sangat kan? Okey, jadi EV kan biasanya kuasa memang tinggi kan. Yang ni 400 horsepower, 660 Nm torque. Tengok saya full throttle, lepas betul je. 0 ke 100 4.9 saat. Ya, nampak. Dan kereta-kereta biasa pun memang ada yang power tinggi 600 Nm, 400 power. Tapi kereta-kereta biasa tu nak kena tunggu RPM yang betul baru power tu sampai. Yang ni tak ada, immediate ada je. Nampak? Kalau saya bagi sikit ni, nampak videographer tersentak dia. Nampak? Nampak? Memang kuat. Lebih pada mencukupi untuk kegunaan harian. Dan lagi satu ciri menarik tadi yang saya cerita, dia ada ni, tengok. Ada e-pedal pula. One pedal drive. Tengok driving. Okey. Sekarang saya aktifkan semula. Jadi one pedal drive ni apa benda pula? One pedal drive ni sebenarnya satu function yang biasa untuk kereta elektrik yang sebenarnya korang hampir tak perlu tekan brake. Sebab apa? Okey, macam sekarang bila kita lepas je minyak, kan? Walaupun kereta ni tak pakai minyak, kita lepas je dia punya pedal minyak dia. Nampak? Kalau saya lepas mengejut, dia macam akan brake. Dan sebenarnya dalam pemanduan biasa-biasa ni, kan, kalau kereta biasa kita tekan brake sikit, yang ni sebenarnya kadang tu kita tak perlu nak lepas minyak habis pun. Kita lepas sikit je dia dah slow down. Dan kalau macam betul-betul perlu saja baru kita tekan brake. Macam tadi kita orang tadi nak tahu macam mana? Turun genting tadi, first time turun genting tak pakai brake langsung. Bukanlah maknanya kita tak tekan pedal brake langsung. Turun genting tadi, mana lepas minyak je. Mana lepas minyak tu saja cukup untuk nak slowkan kereta ni masuk selekoh. Jadi satu teknologi yang menarik, mungkin nanti akan sampai juga ke kereta-kereta yang lebih banyak dan lebih mampu milik. Buat masa sekarang dia untuk kereta-kereta yang macam harga macam ni, harga sebenarnya kita belum tahu lagi. Tapi nanti akan diumumkan tak lama nanti. Dan itulah, sekian saja saya rasa untuk kali ni video first impression. Jangan korang kata ni video kalut pula, sebabnya memang dekat Facebook Syasha tak bagi buat video panjang-panjang. Ini first impression sahaja. Dan kalau nak tengok full review, nanti saya sembang komen dalam artikel. Korang tengok dekat Angear.tv. Lepas tu kalau nak tengok video penuh, korang komen kat bawah. Nanti saya ke suruh Syamsul ke, kita buat video full pasal EV ni. Kita try charge ke apa ke. Okay, terima kasih menonton. Bye.